Assalamualaikum, saya Adam. Assalamualaikum, saya Ida. Assalamualaikum, saya J. Kami ingin mengucapkan Selamat Hijrah. Selamat pagi. Pergi ke market Arab hari ni. Nak pergi bank dulu. So dah aku pergi pasar sorang-sorang hari ni. Banyak kedai yang orang penjual-penjual tak ada sebab semuanya dah pergi summer holiday. So dah aku sorang-sorang. The main point is to buy buah-buahan dan juga ayam goreng. Sabar je lah, sipar macam ni. Banyak kedai tutup. Widgets. Pijama. Ini adalah baju-baju pasar. Pelik bila tak ramai orang Jadinya pasal tiba-tiba nampak terang Oh, sebab dia tak pasang kemah. Biasa dia pasang kemah. Sini nampak terang benderang yang amat. Tutup periuk yang besar. Besar sangat tutup periuk dia. Kepanasan saya tak pasang kemah. Okay, so aku dah habis beli barang. Tak dapat nak rekod sangat. Tadi dalam... Okey, kebiasaannya dekat sini kita tak boleh suka-hati nak rekodkan orang sebab tu dah aku berhati-hati. So tadi yang tempat ejaran aku beli tu, orang tu Pak Arab gemuk tu, dia budak muda rasanya particular sikit, dia tak nak aku rekodkan dia sebab mungkin biasanya kalau kat pasar tu diorang illegal kan. Jadi dia tak nak aku rekod. So orang tak kau lah. So in the end aku ada hajat nak beli kat situ, tak jadi nak beli situ. Dah dia kata cantik, kau tak bagi aku rekod, so tak payahlah aku beli kat kau. So in the end aku beli dekat tempat lain yang biasa dah aku beli itu. So ini adalah penutup penutup satu 30 cm, satu lagi 28 cm, satu ni 1 euro. 1 euro lah. Ni murah punya lah, bukanlah yang betul-betul good quality, but I don't care. 2 euro. 1 euro. Yang ini, dia ikut bapak dia pergi drop by barang-barang sementara dah aku beli barang dekat pasar. Dah aku masuk dalam kereta je, dia hidung dia boleh bau, ada bau ayam goreng. So dia dah merengek-rengek. Sampai dalam kereta, sampai masuk rumah, merengek-rengek. Sampailah dia dapat makan chicken wings. Sedap ke? Tengoklah dia makan macam mana. Sedap ke? Dan ini adalah chicken wings dalam 25 ketul dan kentang. Semua ni ada 14 euro. Chicken wings. Pulih. 2 ketul dah makan ni. Lapar apa benar. Jagung 3 biji, 2 euro 50 sen. Yang ini cili, dia kata cili ni, aku tanya dulu pedas tak cili ni. Dia kata pedas daripada mana entah, dia kata daripada Morocco rasanya. So satu pack ni 1 euro. Jadi 1, 2, 3, 4. Bawang besar macam ni pun 1 euro 5. Jadi 7 euro 50 sen daripada satu kedai ni. Benda Allah ni lagi praktikal daripada yang hari tu dah aku beli yang hujung dia plastik tu kan. Yang hujung plastik tu dia slippery. Kalau beli yang ni dia memang tangkap habis lah. Dia memang grip dia bagus. So ini 1 euro. Di satu pack ni 1 euro.
Lepas tu dah aku beli mask. Mask macam ni. Chang Medical. Ini dalam 3 euro. Okay, nak try yang macam ni juga 1 euro. Tak tahu grip tu betul ke tak. So you will see. So ini adalah fidget wapo lah nama dapat beli kat kedai tu, murah sikit. Quality of course. Kalau murah tu quality dia biasa-biasa je. So ini adalah 2 euro each. So ini peach macam ni dalam 2 euro sebab dia dah betul-betul masak ya. Jadi dah aku nak potong masuk dalam tupperware, barulah ada penduduk-penduduk yang makan. Dah jumpa ke? Cari dengan mata ke cari dengan lutut? Okey, ni 1 euro. Ranger. Peut-être c'est en bas, je sais pas, ça rien. Ida, c'était où le truc bleu là? C'était pas là-dedans? C'est pas moi qui l'ai foutu là? Dans mon bazar là? Non, tu sais. Tu datang. Assalamualaikum, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hari ini adalah 9 Ogos, kita dikejutkan dengan pemergian selebriti Malaysia iaitu Siti Sarah. Ianya Daku ni bukanlah mengikuti sangat perkembangan artis-artis Malaysia ya. Daku duduk dalam gua jadi Daku tak berapa ambil tahu sangat. Tapi arwah Siti Sarah ni Daku kenal lah juga sebab macam nak kata zaman masa Daku duduk Malaysia dulu pun dah popular kan, dan arwah adalah rakan sekolah kepada adikku dan beliau mempunyai suara yang sangat sedap ya. Jadi terkenal dengan suara dia yang sedap. Bila pemergian dia tu walaupun Daku tidaklah mengikuti perkembangan sangat, tapi Daku selalu tengok juga sekali-sekala beliau dengan suami beliau bergurau senda. Nampak so loving couple. Suami cakap elok. So loving lah, sweet-sweet. Jadi agak terkejut dan terkesan, dan terutamanya bila baca luahan suami beliau memberitahu bagaimana arwah ni seorang isteri yang baik. Dia punya perwatakan Masya Allah. Bila baca nukilan rasa suami arwah ni, Daku pula rasa yang down. Daku rasa macam aku ni dapatkah menjadi seperti arwah. Menjadi isteri yang baik dikala suami tidak mempunyai apa-apa, dikala suami memerlukan pertolongan, dia sentiasa ada di belakang suami dengan sabarnya. So betapa inilah antara wanita yang sangat hebat, dan memang syurgalah tempat beliau, Masya Allah. So rasa down sebab bila baca nukilan rasa suami dia tu, Masya Allah, aku pun tak macam tu. Macam ni ke aku dengan laki aku? Teruknya perangai aku, banyaknya dosa aku. So this kind of thing. So I think I'm not the only one yang rasa macam ni. I'm sure ramai kaum-kaum mak rasa macam tu kan. Bila kita tengok orang yang lebih baik daripada kita, kita akan kata teruknya aku ni. Tapi itulah, orang yang baik-baik Allah memang ambil dulu. Dan kita perasaan dia bila perginya seorang yang baik-baik ni, perasaan dia walaupun kita tak kenal, kita rasa sedih dia ni lain macam tau. Macam ada satu segumpal perasaan sedih, segumpal dalam hati ni. Jadi Daku tak dapat bayangkan suami dia, keluarga dia, anak-anak dia perasaan macam mana. Sedangkan Daku yang tak kenal, kita yang tak kenal dia pun kita rasa sangat terkesan. Macam itulah juga Daku rasa bila pemergian arwah sahabatku iaitu Abdul Ghaffar Jebat. Macam itulah aku rasa sebab beliau adalah kiranya rapat dan selalu berjumpa setiap tahun. Dia pernah datang sini, aku rapat dengan isteri beliau. Begitu juga bila arwah sepupuku Ayib pun pergi, pun rasa macam satu segumpal perasaan sebab kita kenal dengan orang tu. Jadi itulah COVID ni membunuh, tapi Allah mengambil dahulu orang-orang yang selayaknya, yang baik-baik ni. Orang yang baik-baik Allah ambil dulu. Jadi tempat kita tak tahu. Sebab orang-orang lain yang Allah ambil ni, kita dah sasah tahu orangnya adalah orang yang baik-baik. Dan insya-Allah baik-baik di tempat mereka. Jadi Al-Fatihah buat Siti Sarah. Semoga tenangmu di sana, di syurga insya-Allah tempatmu. Jadi berbalik kepada arwah Siti Sarah ni, betapa hebatnya dia kan dengan suami dia. Bukan calang-calang orang dia. So, Daku yang tengah angin dengan lakiku dah 2 hari ni,
Angin lah, adalah masalah sikit kan. Bukan masalah apa besar pun, biasalah kan. Asam garam rumah tangga. Jadi ingat nak meneruskan lah, mogok, Jadi tiba-tiba dapat berita pasal arwah Siti Sarah ni, lepas tu baca pula nukilan rasa suami dia, tersentak. So itulah ada kalanya bila berlaku sesuatu perkara kita mengambil iktibar, dan iktibar yang dah aku belajar hari ni ialah untuk cuba macam mana nak cuba menjadi seperti beliau. Taat, patuh, hormat pada suami, sentiasa sokong suami walau ketika dia tiada apa-apa. Walaupun ia bukannya mudah ya dengan karakter suamiku tu, tapi mungkin dengan daku berlembut dengan dia akan melembutkan hati dia. Yang mulut dia tu kadang-kadang dia punya tajam tu, lidah dia tajam, dia tu lebih tajam daripada pisau kan. Tapi itulah, untuk berubah menjadi lebih baik ianya bukan mudah, tapi dah aku dah tulis list out apa yang jangan, don't do this, don't do that. InsyaAllah dah aku akan cuba untuk menjadi isteri dan mak yang lebih baik. Ubah diri sebab takut juga masa bila anytime Allah panggil balik kan. Nak lagi kalau COVID ni kan, kalau aku tak ready, ya Allah, macam manalah bila aku masuk kubur nanti. Itu yang takut. Ya. Ada yang ramai memberi pujian kepada anak-anakku, dan ada yang tanya tips macam mana nak dapat anak-anak yang baik. Masya Allah, anak-anakku ni banyak kekurangan dia ya, macam budak-budak biasa je. Tapi aku rasa aku ni adalah seorang mak yang cool kot. Masa garang, kita garang. Masa kita boleh bergurau, kita bergurau. Jadi dengan anak-anak ni, kita kena buat macam kawan, cakap elok-elok. Ada lagi tak patut? Aku tengah buat video ni, aku bercakap ni kenapa? Cakap elok-elok dengan anak ya. Daku nak bagi sedikit komen pasal postku yang semalam itu, iaitu elakkan kahwin dengan duda. Bila daku cakap macam tu daku tidak daku bercakap secara general saja, itu bukan secara detail ya. Contohnya ada je duda yang betul-betul mengikut ajaran Islam, yang bersikap adil, tahu macam mana handle the situation, berlaku adil pada isterinya. Kalau jumpa lelaki macam tu, it's okay, it's fine. Sebab dia berlaku adil kan. Dan dia tahu handle situation macam mana. Layan kita dan anak-anak yang kita ada bersamanya baik-baik. So, itu tidak ada masalah. Dan ada pula yang mention, kalau janda pula macam mana kan. Kalau janda, habis tu kalau duda tak boleh, habis tu janda pun tak boleh lah. I'm not saying that. Bila dah aku kata kahwin dengan duda ni, sebab yang akan perihal urusan rumah, yang akan handle emosi physically adalah kaum perempuan. Kaum lelaki ni banyak contohnya lebih banyak memikirkan pasal pendapatan. Jadi di dalam rumah, masalah dalam rumah yang berlaku seharian di dalam rumah itu kurang sikitlah dia memberikan perhatian. Jadi kalau macam janda tu ada anak, yang handle anak tu bukan lelaki tu, dia handle anak dia sendiri. So tak adalah pening-pening kepala. Kalau yang perempuan kahwin dengan duda ni, anak duda ada, dia kena handle, dia kena masakkan, dia kena buat segalanya. Jadi tanggungjawab dalam rumah itu berbeza antara duda dengan janda. So ianya tidaklah boleh disamakan. So aku tak nak huraikan sangat banyak benda-benda ni. Seperti yang kita dah kata, jodoh itu adalah rahsia Allah. Kita hanya mampu meletakkan kriteria yang kita nak. Tapi ada kalanya yang kita tak nak, itulah kita dapat. Dan kita fikir itu adalah seburuk-buruk pilihan, tapi itulah adalah sebenarnya yang buruk, itulah yang kita fikirkan yang buruk, itulah adalah sebenarnya yang baik Allah, yang terbaik Allah berikan. Jadi okey, sedikit Q&A. Ini adalah daripada Jeng Nabila. Usah nama Nabila macam sepupuku Nabila. Comelnya Cookie, dia duduk serumah dengan Shiny ke? Dia takut tak dengan Shiny? Okey. Ida ni menjadi pet sitter. Jadi bila dia dah jaga dua binatang ni, tempatkan Ida ni, dia duduklah dekat homestay kami yang baru di belakang rumah ini.
memandangkan COVID, lepas tu turis pun tak ada kan. So sesuai lah masa yang sesuai. Ida hanya ambil 2 ekor binatang saja sebab takut tidak terpikul tanggungjawab menjaga binatang, menjaga binatang orang kan, peliharaan orang. Lagipun dia kena jaga adik dia lagi dan kena tolong kat rumah juga. Jadi hanya 2 ekor binatang saja dia boleh ambil. Jadi mula-mula sekali dia jaga Cookie Arnab itu. Arnab ni dia jaga agak lama juga. Cuma itulah kita belajar daripada kesilapan ya. Kita belajar daripada pengalaman. Jadi Ida banyak benda dia belajar daripada pengalaman menjadi first time jadi pet sitter ini. Contohnya dari segi rule semua kita yang kena actually list out kepada pelanggan kita. Bukan pelanggan kita yang do and ask us what to do, when they will pay and how much they will pay. So itu adalah kita belajar daripada pengalaman. Jadi just think positif yang sebab rasa dia jaga Arnab tu tidak berbaloi sangat harganya, tapi kita think positif, it's okay, pengalaman. Next time kita tahu what to do dan kita fikir tak apalah, anak-anakku at least dapatlah juga merasa mempunyai pet sebab mereka tidak dibenarkan, kami tidak berapa setuju buat masa ini untuk ada pet. Jadi fikir macam tu lah. It's all lah macam give and take lah macam tu. Jadinya Cookie dijaga daripada lama sikit, dalam lebih kurang sebulan kot. Lepas tu Shiny ni kepunyaan keluarga Islam Arab, baru je sampai semalam. Mula-mula tu dia yelah, dia tak biasa pergi rumah orang kan. Dia macam takut-takut menyorok, lepas tu buat satu bunyi yang menakutkan. Aku pun nak dekat pun aku takut kena cakar dengan dia. Tapi beberapa jam selepas itu Shiny dah kembali dah start itulah mesra. Tapi bila Shiny dia letak dalam bilik kecil tau dalam homestay ni. Jadi bila keluarkan dia sekali-sekala, dia macam mula-mula tu dia tengok Cookie tu kan, macam dia excited, dia bawa-bawa kan. Jadi Cookie dia pun macam jadi macam tak tentu arah. So kita orang takut dia attack ke Cookie ke tak. Shiny ni kucing betina tau. Tak tahulah kan, wallahualam, orang owner dia kata tak ada masalah, tapi kita berjaga-jagalah sebab kita jaga binatang orang kan. So bila keluarkan Shiny tu memang akan tutup Cookie supaya Cookie pun tak ada jadi macam takut ke excited ke. So tutup, jadi Shiny pun tak adalah excited macam tu. Shiny ni diletakkan dalam bilik kecil, keluarkan hanya untuk beberapa maybe dalam 30 minit ke 1 jam saja setiap kali nak keluarkan dia dalam sehari tu. Bukanlah 1 jam sehari akan keluarkanlah, tapi bila kita orang ada saja akan keluarkan daripada bilik kecil tu. Sebab takut kalau tinggalkan dia berdua dengan Cookie, ada pula yang jadi barbecue kadang dengan si Shiny tu. Wallahualam, kita tak tahu kan. Ada satu hal nak bayar pampasan pula kat orang tu kan. So itu Shiny dan Cookie ini adalah daripada 2 owner yang berbeza. Okey, ni komen yang buat aku ketawa ni. Dia kata Hasbullah kata puas saya scroll komen. Saya seorang je ke perasan Kak Nur pakai jam baru. Sebenarnya jam ni bukan jam baru ya. Ini jam ni berumur maybe berapa tahun lepas jam? 4 tahun lepas atau 5 tahun lepas kot, 4 tahun lepas kot. Dan jam ini dihadiahkan oleh AB Abadi kepada anakku Adam. Jadi sekarang dah akulah yang pakai. Sebab apa dah aku pakai? Alah, jam ni bukan baru pun. Model lama pun dah. Yelah, dia dah bagi pun 4 tahun lepas kan. AB Abadi bagi. Moga murah rezeki sahabatku AB Abadi. Sebab beliau seorang yang sangat pemurah. Pemurah dia tak tahu aku nak cakap kan. So terima kasih. Ini bukan jam baru. Ini jam AB Abadi dah aku baru charge tu yang nampak you all nampak macam dah aku pakai jam baru. Sebenarnya bukan baru. Dah aku guna sebab dah aku ni sedang dalam proses untuk bereksersis untuk menjalani hidup yang sihat. Jadi dah aku nak tahu berapa steps. Dah aku ada target berapa steps aku kan. So ini adalah Samsung. Dah aku ada phone Samsung. Ada phone Samsung saja boleh connect dengan ni. Jadi pakailah jam ni untuk rekod dah aku punya tu. So Hasbullah, no. Ini bukan jam yang baru. Sabar je lah. Aduh. Okey, ini adalah daripada Adli Noor. Pada pandangan saya, mungkin orang France ini sedang
atau dah membiasakan diri untuk hidup dengan COVID. Boleh jadi sebab ramai yang dah divaksin di sana. Ya, jumlah keseluruhan orang yang vaksin di sini adalah 67% daripada penduduk France itu sendiri. Kat Malaysia aku tak tahu berapa peratusnya, tapi ada je orang yang tidak mahu divaksin. Contohnya anak tiriku salah seorangnya tidak mahu divaksin. Jadi mulai September ini akan limited lah pergerakan dia sebab ada tempat-tempat yang tidak boleh pergi. Tempat adalah, so tak tahulah, mungkin dia akan ubah fikiran dia untuk vaksin. Jadi untuk orang-orang yang tak nak vaksin ni, aku tak tahulah, terpulanglah kepada mereka. Pada daku merasa lebih selamat untuk vaksin sebab kita ada anak kecil dan kita hendak hidup lama. Jadi kita ikhtiar dengan adanya vaksin, mudah-mudahan akan mengurangkan akan mengurangkan impak terkena COVID itu bila kita terkena. Sebab bila dah vaksin bukan bermakna kita tidak akan kena COVID je. Kita masih akan kena COVID, tapi daya pertahanan diri kita akan lebih kuat untuk melawan COVID itu sendiri. Akan tetapi, walau bagaimana kita ikhtiar pun, kalau Allah dah kata nak jadi, maka akan jadilah. Akan tetapi kita masih boleh ikhtiar dan usaha. Dan sebaliknya, kita serahkan pada Allah lah. Janganlah pula kita mengeluh kalau kita dah kena saling salah menyalahkan tu. Itu tak betul lah. Sebab kita, at least kita ikhtiar macam tu. Okey, memandangkan sudah malam ya, dan daku bila malam ni, okey, lagi pun umur dah tua kertu ya, so kena pakai reading glasses. I am using reading glasses sebab aku dah tua ya. Barulah torang aku dapat baca ni bila dah pakai reading glasses. Kau dah tua tak sedar diri. Ini daripada Normi Shonanto. Jodoh saya berserah tapi buat sekarang saya tak yakin nak bersuami. Alah, janganlah sampai cakap macam tu. Tapi insya-Allah akan doakan Normi Shonanto semoga bertemu dengan lelaki yang baik, lelaki yang dapat treat you as you deserve macam tu. Tapi janganlah sampai macam tu cakapnya ya. Okey, pet sitting my cup of tea. Saya sayang haiwan. Okey, ni macam Ida lah ni. I miss your cat Shador, long time no see him. Ada Shador tu dia tak tahu macam mana nak cakap Hey, lupa diri betul time kau nak mati dulu Kak Ida selamatkan bila kau dah sihat. Terus pergi menempel kat rumah mentua kan. Tapi memanglah dia dikiranya kucing mentua, bukan kucing kita orang pun. Sebab tu dia kucing-kucing yang peliknya ya. Oh, Shiny ada kat situ. Kucing-kucing ni yang peliknya, tengok anak aku ni. Biarlah, kenapa? Kucing. Anak-anak aku ni excited. Shiny telah dikeluarkan. Seperti you all nampak, semuanya excited dengan Shiny ni. Shiny ni akan meronda-ronda dan cium-cium bau. Jadinya, Shadow tu, dia banyak menghabiskan masa di rumah mentua. Ya, sebab rumah mentua, diorang tak ada anak kecil. And then there are only both of them. Jadinya, mereka boleh beri layanan yang istimewa lah. Atau di rumah kami dengan hiruk pikuknya, bunyi bisingnya, dia tidak berapa suka lah. Dia mestilah kita nak pergi tempat yang aman. Jadi dia banyak menghabiskan masa di rumah mentua. Itu yang jarang you all nampak. Sebab Shadow ni bukan kucing kita orang. Dia adalah kepunyaan kucing mentua. Kepunyaan mentua. Ini komen daripada Yusra Abdul Hamid. Alamak, lagi layan Q&A Kak Nur sambil makan. Dia ni kalau tengok tu video dia memang sambil makan je dia ni. Dia antara orang yang selalu tengok video aku bila time dia makan. Dia kata ngam-ngam bila dia makan. Time tengok video time makan, ngam-ngam dia kata. So dia kata, bila sampai 4 orang kita makan tak tentu masa ni, aku pun tunduk tengok ke bawah, terkojot dan 5 jari tangan kananku ada dalam mangkuk durian pulut santan. Aduhai. 12.55 malam. Inilah antara dia orang yang tidak mengikut time ni, main hantam je makan Hey, macam-macam, sabar je lah. Tapi makan mangkuk durian pulut santan tu, aduh. Sedap manalah nak dapat kat sini kan. Nak beli durian mahal. Durian daripada Vietnam tu 1 kilo je €25. Dengan kulit yang tebal tu mau dalam 5 kilo, bayangkan 5 kilo satu durian Vietnam tu 1 kilo €25. Oh, pengsan aku nak bayar nak makan durian. So no lah, say no je lah kan. Nak beli yang fresh punya. So in the end beli je lah yang frozen punya tu. Nak buat macam mana kan.
Ni daripada Atika Deraman. Assalamualaikum akak. Waalaikumsalam. Pengalaman akak asingkan anak tidur bila umur 3 bulan kat bilik lain tu, dari segi positifnya apa ya? Anak-anak ni okey ke bila asingkan macam tu? Thanks for sharing. Pada pendapat aku, it's more to privacy untuk mak ayah ya. I think it's more to privacy dan nak bagi anak tu independent. So sebab itu si Adam tu umur 3 bulan dah diasingkan, tapi nak kata orang independent sekarang ni, tak ada orang nak kata orang independent pun. Anak kata tu. Aduh, elok pula dia dekat sini. So nak kata independent tu, tengok independent kat dia ni walaupun 3 bulan dia tidur asing. Ya Allah ya Tuhan ku. Impact positif itulah untuk hubungan pasangan lah. Kita ada privacy dengan suami kita. Tidak ada lah anak merengek-rengek kat topi tu. Orang putih macam tu lah, dia nak privacy, intimacy antara suami dan isteri. Begitu. Pada aku impact positif macam tu lah. Tidaklah kita sakit-sakit badan ada anak tidur kat tepi. Tidaklah suami kita adalah masa dengan kita. Sebab lelaki hok jatuh-jatuh ni perangai kadang-kadang macam baby juga. Kita ada baby, dia pun ada baby. Ada setengah lelaki tu cakap, oh you don't care about me anymore since we have a baby, this kind of thing. So impact positif yang dalam asingkan anak 3 bulan tu lah suami yang manja mengado-ngado tu lah sebenarnya, itu je. Tapi dah aku asingkan anak tu sampai anak 2 orang tu je. Masuk anak nombor 3 dengan nombor 4 tu. Kopet bawa ketiak kau. Semua ni tidur dalam bilik. Macam tu lah. So kalau daripada point of view orang putih lain kot. Di point of view daripada melalui Toto yang cuba nak ikut cara orang putih itu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.